Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 10 hari bulan 11 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam Tafsirul Quran. Tafsirul Quran surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Juzuk yang ke-21. Kita ayat, insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-21. Ayat 21 sehingga ayat 24. Perbincangan kita pada kali ini ayat 21 sehingga ayat 24. Kita akan ceritakan tentang satu sifat, dua siri dah kita bincang tentang sikap orang munafik di dalam peperangan Ahzab. Pada kali ini Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita sikap orang mukmin di dalam menghadapi ujian yang getir dan gawat ini, bagaimana sikap mereka. Baik para pelajar sekalian, jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 908. 908. Edisi mana-mana pun senang ya, tuan-tuan cari apa? Cari dia punya nombor ayat 21 suratul Ahzab, surah yang ke-33, jumpalah dia. Baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Balik semula kita kepada ayat 21 surah Al-Ahzab.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu, siapa kamu? Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah SWT cakap ayat ini kepada orang yang beriman. Orang yang tak beriman, dia tak dapat faedah daripada ayat, dia dengar saja je. Macam lembu dengar kita bercakap dengan dia, dia pun tak tahu apa. Adalah bagi kamu, wahai orang-orang yang beriman, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Bagi siapa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Bagi orang yang tak peduli dengan balasan Allah, dia tahu apa-apa tu. Relax je. Wa zakarallaha katsira. Serta ia pula menyebut dan memperingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Dia ingat semua ke Tuhan. Susah pun ingat kepada Allah, senang pun ingat kepada Allah, maka dia selamat. Tengok nota di bawah para pelajar sekalian. Nota 1444. Setelah menerangkan perihal kaum munafik dan perbuatan mereka yang khianat itu, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disifatkannya sebagai contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman dengan akhlak dan perbuatannya yang mulia, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghadapi saat yang genting, saat yang gawat itu dengan tabah hati dan gagah berani. Baik para jemaah sekalian, itu terjemahan ayat. Sekarang ni kita masuk kepada tafsir ayat. Terjemah tu sekali lalu dulu. Tafsir, kemudian kita pergi kepada tadabbur, memerhatikan ayat ini Allah cerita kepada apa yang kita nak dapat pengajaran daripadanya. Baik, tuan-tuan muslim dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Biasa ayat ini kita dengar apabila penceramah berceramah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kedudukan Rasulullah, tentang kepribadian Nabi. Cuma kali ini kita akan fokuskan kenapa ayat ini dia panggil munasabah. Munasabatul ayat. Kenapa ayat ini Allah SWT letak di tengah-tengah kisah Al-Ahzab. Mari cerita munafikin dengan goyahnya, dengan koyaknya, dengan terumang ambingnya, dengan lompaknya, dengan perangai sesumpah kataknya macam-macam. Pagi duduk dekat Nabi, petang dekat kelak lain. Maka Allah bawa ayat ini, ayat 21 ni di tengah-tengah kisah Al-Ahzab. Kenapa? Mari kita tengok tuan-tuan. Mesti rahsia perlu digali. Rahsia perlu digali, hikmah perlu dikorek. Ayat ini di tengah-tengah azab. Tengah-tengah perang azab, mari ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya Allah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik. Apa yang kita nak contoh? Maka ulama tafsir menghuraikan dalam beberapa dimensi, beberapa sudut. Coba tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, catat, tanda. Yang pertama ayat ini amrum bil itabun. Ada 3 perkara. Yang pertama itab, Allah Ta'ala cela orang yang tak ikut Nabi. Yang kedua amrum bil ittisa, arahan supaya ikut Nabi. Yang ketiga madhul lil mu'minin, menjadi pujian kepada orang mukmin
yang istiqamah, yang tidak lari. Tiga perkara. Yang pertama, an hadza itabun min Allah lil mutakhallifin. Ayat ini Allah SWT mencela kumpulan-kumpulan munafikin dan orang-orang yang terpengaruh dengan diayah munafikin yang telah meninggalkan Rasulullah SAW di medan perang, mereka lari balik. Ini kumpulan yang pertama. Maka walaupun ayat ini nampak khas, tapi sebenarnya dia umum kepada kita semua. Sebab itulah para penceramah, dia baca ayat ini dalam banyak tempat. Dalam ceramah apa saja pun yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut peperangan, laqad kana lakum fi Rasulillah. Dari sudut keluarga, laqad kana lakum fi Rasulillah. Semua dari sudut muamalah sama juga. Maknanya semua kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ikutan yang terbaik. Model yang terbaik, yang unggul kata orang. Ataupun bahasa orang muda, ikon kalau kita sesuai. Tapi Ana sendiri lebih suka menggunakan uswah ataupun qudwah. Uswah tu contoh yang baik. Qudwah tu ikutan yang baik. Uswah dengan makna contoh. Qudwah makna ikutan. Kalau kata ikon tu takut tukar dengan ikon melompat pun ikon juga. Ini ikon pemuda, lompat dia. Ini macam-macam ikon ada. Jadi kita guna untuk kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Anas mencadangkan para pelajar tetap guna lafzun ilahi. Lafaz yang Allah guna. Qudwah, uswah. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, ayat ini juga memberi arahan supaya ittisa ataupun al-iqtida. Ittisa buat Nabi sebagai contoh atau Nabi sebagai ikutan dalam bab apa? Dalam bab peperangan Ahzab ini, yakin, tak goyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar, dikepung, dikutuk oleh munafikin, dikata macam-macam, dan yakin winusratid-din, yakin Nabi kita sallallahu yakin dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Maka kalau kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata kita ni nak ikut Nabi dalam bab apa? Dalam bab peperangan, yakin, berani, sabar, sabat, dan juga istiqah, percaya dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, annahu madhun lil mu'minin. Ayat ini menjadi pujian kepada orang yang beriman. Kenapa puji? Mereka orang betul-betul beriman, mereka telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabat. Orang mukmin juga sabat, tidak lari. Habis geng-geng lari itu apa benda? Geng lari itu geng munafikin. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di akhir ayat. Allah nak tengok siapa di kalangan kamu sadaqu ma'ahadullah alaihi, dan siapa di kalangan kamu pengecut yang duduk main di sebalik tabir, yang duduk main orang panggil lompat sana sini, siapakah mereka? Dalam ujian, ala inna fil fitnati saqatu. Ingat, bila ada ujian, ada yang gugur. Begitulah suasana dalam perjuangan Islam ini. Selesai pada kita ayat ini, tiga perkara arahan Allah, tiga perkara yang dibincangkan oleh para ulama tafsir. Mencela munafikin, arahan supaya ikut gaya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pujian kepada orang yang beriman kerana telah mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang agak gawat ini. Alhamdulillah. Baik. Maka makna ayat secara tafsirnya, laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu, Allah kata apa? Bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang mengharapkan pahala Allah, bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka orang ini yang mendapat faedah yang besar. Tengok dalam ayat kita ni.
uh, walau kanu fikum wa qali ba'du liman kana jallahu wal yawmal akhir. Allah Ta'ala mula ayat kita ni, laqad kana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ayat ini, tuan-tuan tengok puak-puak munafik kita, ayat yang ke-20 sebelumnya sikit. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Kalau munafik ikut sekali dalam peperangan, mereka tak berperang pun, pergi duduk kosek orang, duduk buat kacau lah, pengacau. Jadi spesies pengacau, duduk di mana-mana pun dia mengacau orang. Maka selepas daripada ayat tu datanglah ayat laqad kana lakum fi rasulillah. Wal makna, maksud ayatnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Abu Hayyan. Bagi pencatat tulis kata Abu Hayyan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh bagi kamu, fakama nasarakum wa wazarakum. Bagaimana Nabi telah memberi pertolongan, membantu umat Islam, menolong umat Islam, sehingga dia masuk berperang dengan dirinya sendiri. Dia bukan duduk atas bukit bagi arahan je, tembak sana, lontar sana. Nabi duduk dalam peperangan. Allahu Akbar. Sehingga patah gigi dia dalam peperangan Uhud. Berdarah kepala dan muka Nabi SAW. Dalam mana? Dalam peperangan Uhud. Wa qutila ammuhu, bapa saudara dia Hamzah mati syahid dalam peperangan Uhud. Wa uzia, dan telah disakiti Nabi SAW dengan berbagai-bagai kesakitan. Maka kamu sebagai orang beriman kena tengok, Nabi berjuang bukan dengan idea, dengan mulut je. Nabi berjuang dengan bodinya, dengan diri jasadnya turun ke dalam medan peperangan. Jadi takkanlah ketua kamu buat, kamu nak relax di atas darat, la. Ini yang dikatakan qudwah ataupun uswatun hasanah. Dalam tafsir lain pula dia kata uswatun hasanah itu ada dua makna. Makna yang pertama, anna ta'assi bir rasul kulluhu hasan. Siapa dia ikut contoh yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya hasan, semuanya elok. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun minal khata'i fit tashri'. Karena Nabi dipelihara oleh Allah daripada kesalahan dalam bidang perundangan. Nabi tak buat salah. Tak ada salah. Maka setiap orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanun. Berbeza dengan manusia. Pagi ni arahan lain, petang lain. Dia punya berubah bertukar hari-hari. Makna yang kedua, uswatun hasanah bi'tibari ta'assina bihi. Contoh Nabi itu sebagai contoh yang baik, mengikut, ini yang kedua, mengikut taraf kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat mana kita ikut? Jadi kalau kita ikut sepenuhnya, kitalah yang terbaik. Ambil separuh je. Dalam bab ibadat kita ikut Nabi. Dalam bab muamalah ikut orang lain, la. Itu dia panggil ujian Allah Azza wa Jalla, bahawa uswatun hasanatu bi'tibari ta'assina bihi, mengikut apa yang kita ikut daripada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira Nabi, semua cantik belaka, tapi kita ni cantik ke tidak? Nak cantik, nak molek, nak comel, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mengikut apa yang kita buat yang bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidahnya. Akidah Nabi ajar apa kepada para sahabat? Tauhid yang cukup murni, yang cukup indah. Itu dia panggil akidah. Dari sudut perkataan, perbuatan, ibadat, muamalat, maka semuanya itu dia panggil uswatun hasanah. Jadi dua perkara lah. Dari sudut makna uswah saja panjang tuan-tuan, dibahaskan oleh ulama tafsir. Maka alhamdulillah kita dapat ringkaskan, mudah-mudahan boleh dijadikan garis panduan setakat mana kita ni ta'assina, makna setakat mana kita ikut, setakat itulah standard level kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini tidak, bila kita langgar hak Nabi buat, maka terlanggarlah kita. Macam-macam kita tengok hari ni. Bila mati tuan syekh, tuan guru mati,
Anak murid pakak pergi duduk menasyid. Ada setengah-setengah tu bawa gendang dikubur tuan guru. Nak habis ke 40 hari duduk bergendang situ, lama lah. Sedihlah kita tengok orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi, tapi anak murid buat macam ni. Kata di para sahabat, kama tadinu tudan, apa yang kamu ajar itulah yang dibuat oleh dia. Sebab itulah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan juga ulama salaf, apabila mereka nak mati, mereka berpesan, jangan buat macam ni, macam ni, macam ni. Perkara yang dilarang oleh syariat, di atas kubur aku jangan buat. Sebab bila kita ajar benda ni, itulah yang akan dia panggil apa yang benih yang ditabur, begitulah buah yang dipetik. Apa benih yang ditabur, begitulah hasil yang dipungut. Mana kita ajar pelik, anak murid buat benda pelik lah, nak kata apa? Allahu Akbar. Mana muslimin dan muslimat, kita nak ikut Nabi SAW, setakat mana kita ikut, setakat itulah level kita, insya-Allah. Dekat ke jauh kita dengan Rasulullah SAW, ukurannya, nilaiannya duduk di kita at-ta'assi. Kita ikut amalan sunnah yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhir ayat ni Allah kata apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Bagi, iaitu contoh ikutan itu bagi siapa? Bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baiknya pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan memperingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Ni kita kena ingat, orang ikut Nabi ni perangai dia. Mulut dia basah dengan apa? Dengan zikir, istighfar, selawat kepada Nabi SAW, nasihat yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Kita kata itu orang yang banyak menyebut nama Allah katsiran. Allahu Akbar. Kalau itulah sifat kita, maka insya-Allah berbahagialah kita. Cuma kena hati-hati perangkap mainan syaitan. Syaitan tak akan dibiarkan orang ahli ibadat ni beribadat, kecuali dia akan masuk jarum-jarum, akan dicucuknya dalam hati manusia ni sifat-sifat rasa tak puas hati. Apa yang tak puas hati? Kalau setakat amal hak sunnah Nabi ajar saja, macam tak kuat. Habis kita nak tunjukkan kekuatan kita dengan apa? Mari kita zikir yang pelik-pelik. Mari kita selawat, kita puji Nabi, kita puja Nabi. Tengok, puji tak apa, puja tu lain. Sebab itu puji dan puja hanya bagi Allah. Bagi orang lain kita ada pujian, kita boleh puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat dia yang telah diberi, dianugerahkan oleh Allah kepada baginda. Dan kita diminta bukan memuja tapi mengikut uswatun qudwatun. Baik para pelajar sekalian, itu ayat ini duduk tengah-tengah Ahzab. Maknanya kalau kamu ni betul-betul nak ikut Nabi, jangan lari dalam perjuangan. Kita pergi kepada ayat 22. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Ahzab. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baru je melalui 2 siri kuliah tentang hal al-munafiqin. Allah gambarkan cerita tentang munafikin. Maka ayat ini, itulah gaya uslub Al-Quran, dia akan cerita pula tentang orang mukminin. Orang mukminin. Jadi orang munafikin dengan hati dia ada penyakit, suka khianatkan Nabi SAW, suka buat kacau bilau dalam negara Islam. Mereka pula bersifat penakut. Iman dia pada apa ini orang panggil nyala lak-lak je, sebab dia tak yakin. Mereka juga meragui apa yang dibawa oleh Allah, apa yang diajar oleh Nabi SAW. Mereka juga ragu pertolongan Allah kepada Nabi SAW dan orang mukmin. Maka cerita tentang munafikin ini kita telah baca daripada ayat 12 suratul Ahzab. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun.
Ketika buat Nabi kata, ma wa'adan Allah. Apa yang Allah janji dengan Rasulnya ni? Tipu ni. Janji sedap. Nak pergi berang air pun takut. Kan waktu dikepung oleh Ahzab tu. Orang-orang mukmin nak pergi buang air pun, ialah kena berhati-hatilah. Janji Rom dengan Parsi jatuh. Yaman jatuh. Nak pergi buang air pun takut. Dia punya bahasa kasar. Bahasa dia kanas. Bahasa tak sopan pupuk munafik ini. Jadi ayat Ahzab 12 itu qubilat. Ayat ini Allah bidah balik. Lawan balik kepada ayat itu. Bagaimana Allah lawan balik? Tengok ayat. Walamma ra'al mu'minun. Apabila orang-orang mukmin, orang yang beriman tengok. Tengok apa? Al-ahzab ay junudal kuffar alladzina tahazzabu wa ta'allabu alaihim fi ghazwatil khandaq. Bila orang ni nampak depan mata dia, tentera kafir, para jemaah sekalian, 10,000, 10,000 ni dengan senjata depan kita. Yang memisahkan di antara orang Islam dengan puak kafir itu banyak mana? Parit depan dia. Kalau mereka ni lompat mari, lanyak Madinah. Kalau kita nak kira dengan otak lah, takkanlah puak kafir itu bodoh macam tu. Duk diam je. Buatlah parit, buatlah jambatan. Kan? Buat jambatan ke buat apa, cari batang-batang kamar, batang kurma, cari cangkul, timbuskan lubang satu lorong, boleh masuk. Tapi ma wa'adana. Orang-orang yang beriman, haza ma wa'adana Allah. Orang beriman dia kata, apabila dia tengok puak kafir ramai, bilangan tak cukup kita nak lawan, kita 3, dia 10, mereka tak goyah. Mereka tidak mudah koyak, mereka tidak mudah lari. Dia jawab apa? Haza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Allahu akbar. Mantapnya iman. Mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami. Dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Tuan-tuan bayangkan betapa berprinsipnya, betapa mantapnya akidah umat Islam. Dia bagi jawapan-jawapan yang tidak bergoyang. Kata orang, jawapan ini kalau dijawab ke atas bukit, bukit pecah. Kalau dijawab ke atas laut, laut bergelora. Kalau dijawab di hadapan apa manusia, tengok dengan jumu' al-kasrah, tentera yang penuh depan mata dia, orang mukmin, jawapan yang padu. Haza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Allahu akbar. Dan benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Habis. Munafikin lagi balik, orang mukmin makin mantap. Tengok nota di bawah. Nota 1445. Iaitu tentera Islam memandang musuh yang berganda jumlahnya. 3,000 lawan 10. Sebagai satu ujian berat yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menguji iman mereka. Nak uji iman mereka. Janji Allah itu ialah yang terkandung dalam ayat 214 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan tandalah, tengok di sana. Ayat 214 surah Al-Baqarah. Dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pula ialah yang ditelahkan oleh baginda dengan sabdanya. Adalah hadis yang menceritakan Nabi kata apa? Sesungguhnya tentera Ahzab akan sampai kepada kamu selepas 9 atau 10 malam lagi. Biasanya orang Mekah ni kalau keluar daripada Mekah sekitar seminggu, 8 hari 9 hari baru sampai Madinah. Maka Nabi bagi tahu kepada para sahabat bahawa tentera Ahzab telah keluar dari Mekah dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya lagi, pada saat itu kamu akan menghadapi satu keadaan yang berat dengan sebab kedatangan mereka beramai-ramai mengepung kamu,
tetapi kesudahan kamu akan mencapai kemenangan dan mengecewakan mereka. Ini janji Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu pada sahabat, kamu akan dikepung dengan kepungan yang begitu dahsyat, tapi kita akan menang. Mereka tak boleh nak binasakan Madinah, bahkan mereka tak mampu masuk Madinah. Allahu akbar. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Tuan-tuan tengok ayat Al-Baqarah ayat 24, apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kan? Surah Al-Baqarah ayat 214. Ayat 214. Allahu akbar. Kita kena tengok ayat ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Tengok Allah tanya kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu sangka boleh masuk surga begitu saja? Jangan. Orang-orang dulu telah diuji dengan massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, dengan goncangan, dengan serangan, dengan macam-macam kesusahan, sehinggalah sahabat-sahabat Nabi bertanya, mata nasrullah, bila Allah nak tolong kita? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, ingat pertolongan Allah Ta'ala dekat, jangan takut. Itu janji Allah. Kemudian dalam kitab sirah kata janji Nabi SAW juga sedemikian. Kita kata alhamdulillah. Baik, para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita tentang janji Allah Azza wa Jalla. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan angkatan tentera musuh yang melihat itu tidak memberi sebarang kesan pada mereka. Baik. Itu ayat yang pertama lagi. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, benarlah janji Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan angkatan tentera musuh yang ramai itu, yang dilihat oleh para tentera Islam, tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Ini bahasa pimpinan. Kalau tawakal tu bulat lalu. Dia punya bahasa orang lama kan. Dia ayat ini menunjukkan bahawa Allah janji, ala inna nasrallahi qarib. Nabi SAW juga telah memberi jaminan kita akan menang. Maka orang Islam tidak lagi rasa takut, tidak lagi rasa goyah, bahkan bertambah lagi iman mereka setelah dia lihat satu tanda-tanda kemenangan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam terserlah di dalam peperangan Ahzab. Awal lagi tu, waktu duk gali parit lagi. Waktu gali parit, anda ada cerita di awal dulu kan, bagaimana Jabir sembelih seekor anak kambing dan gandum beberapa sedikit je dimakan oleh 1,000 orang tentera. Batu besar patah cangkul, Nabi kita hentak sekali, pam, hancur jadi pasir. 3 kali Nabi pukul, 3 kali orang panggil jadi pasir habis. Alhamdulillah para jemaah sekalian, orang mukmin bertambah iman, zadahum illa imanan wa tasliman. Munafikin bertambah lari, orang mukmin bertambah iman dengan sebab ujian Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hari ini kena letaklah ujian itu untuk meningkatkan iman. Baik, kita pergi kepada ayat 23. Sifat orang mukmin jauh, kata orang jauh panggang dari api. Nak kata jauh apa sekarang ni? Dulu main panggang-panggang api, sekarang ni tak ada api pakai elektrik kan.
Yang pentingnya jauh sekali jarak di antara sifat mukmin dengan munafik. Tengok sifat orang mukmin. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikan kepadanya untuk berjuang membela Islam. Jadi janji di sini para ulama mengatakan ada yang bernazar, ada yang berjanji, ada yang bersumpah, macam-macam. Apa mereka buat? Faminhum man qada nahbah. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu. Janji dia nak bela agama, mereka telah gugur syahid. Allahu Akbar. Janji dia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lari sekali-kali. Janji mereka untuk berjuang sampai ke titisan darah yang terakhir, mereka telah gugur syahid di hadapan musuh yang begitu ramai. Maknanya ada di antara mereka yang telah menunaikan janji. Wa minhum may yantazir, dan di antaranya ada yang sedang menunggu giliran untuk menunjukkan benarnya janji mereka. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Tak ubah, tak lari walaupun sedikit. Sabab nuzul pada ayat ini. Kita jarang sebut sabab nuzul. Kalau baca dalam tafsir lain, banyaknya sabab nuzul. Tuan-tuan yang ada tafsir Al-Munir contohnya, sabab nuzul dia banyak sangat. Tapi bila kita semak dari sudut sanad, tak berani anak-anak baca. Sebab macam-macam kritikan ulama hadis terhadap jalur-jalur sanad itu. Baik, kita ambil sanad yang sahih, satu cerita. Daripada Anas bin Malik. Dengar ni. Hari ni kita cerita tentang Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia ni khadam Nabi 10 tahun. Dia kata ammi, pak cik dia, pak saudara dia, nama dia Anas bin An-Nadar. Anas bin An-Nadar alladhi summitu bihi. Yang aku dinamakan Anas ini kerana ambil daripada nama pak saudara dia Anas. Allahu Akbar. Oleh kerana Anas sebut tentang Anas, Abu Anas pun nak sebut juga. Waktu Anas sedang tahqiq kita Al-Matlabul Ali fi syarhi Wasit Al-Ghazali, ketika belajar di peringkat master Madinah, duk tahqiq cerita Anas bin Malik ni. Ada dalam kitab disebut oleh Ibn Rif'ah. Ketika itulah lahirnya Anas. Maka saya kata samaituhu, aku namakan anak ini Anas, ambil sempurna dengan nama Anas bin Malik. Allahu Akbar. Sebab Anas tu lahir tak cukup bulan. Lahir kecil. Dia panggil premature. Jadi Anas ni waktu Abu Muslim bawa ke Nabi, Nabi doa dia, Allahumma, ya Allah panjangkan umur dia, banyakkan harta dia, ramaikan anak dia. Jadi kita tafaulan, jadi alhamdulillah. Itu cerita Anas. Baik, balik semula cerita Anas kita tu semula. Alladhi summitu bihi, aku dinamakan Anas dengan sebab nama pak saudara dia tadi, Anas bin Nadar. Jadi Anas bin Nadar ni tak sempat menghadiri peperangan Badar, sebab peperangan Badar tu terhad sangat. Nabi panggil siapa dia ready sekarang. Yang tak siap tak payah pergi. Jadi tak salahlah sahabat yang tak pergi. Berbeza dengan peperangan Uhud, peperangan Ahzab ini, siapa lari munafik. Fasyaqqa alaih, susah hatilah Anas bin Nadar sebab dia tak ikut Nabi dalam peperangan Badar. Qala, dia berjanji, awwalu mashhadin, peperangan yang pertama yang akan diisytiharkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diisytihar oleh Nabi, peperangan pertama Uhud, Badar, aku tak pergi. Peperangan yang akan datang, wa in aranillahu mashhadan fima ba'du, sekiranya Allah izinkan aku jumpa dengan satu peperangan selepas pada ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaranillahu ma asna, Allah Taala akan tunjuk pada kamu apa yang akan aku buat. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat, maka peperangan yang pertama selepas itu Uhud.
Hari peperangan Uhud, Anas bin Nadar bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni panglima. Qala lahu Anas, ya Aba Amr. Abu Amrin, aina? Di mana? Kita sekarang di mana? Qala wahan lirihil jannati ajiduhu duna Uhudin. Kata di Anas, ya Mu'az, ya Sa'ad, aku sekarang telah mencium bau syurga di tepi bukit Uhud. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan. Allah bagi karamat kepada pejuang-pejuang Islam. Mereka mencium bau syurga di bukit Uhud. Makna wangi bagi dia orang. Bila dia sebut macam tu, faqatala hatta qutil. Anas bin Nadar masuk peperangan sehingga dia dibunuh. Fawujida fi jasadi. Terdapat di tubuh dia lebih daripada 80 liang luka. Dia kena tombak, kena panah, kena pukul sehingga mayat dia tidak dikenali. Selepas peperangan Uhud, orang cari mana Anas bin Nadar, tidak ada. Kata di Anas bin Malik, ammati, makcik aku, adik-beradik Anas, Ar-Rubayyi' nama dia. Ar-Rubayyi' bintun Nadar. Dia pergi cari mayat, cari tak jumpa. Ma araftu akhi illa bi bananihi. Aku tak kenal adik-beradik aku kecuali aku tengok jari kaki dia tak hancur. 80 liang luka di tubuh. Macam mana kita nak kenal? Jadi orang Arab ni pengecaman dia kuat. Dia tengok kaki Anas. Oh, dia kata ini Anas bin Nadar. Masya Allah. Ini abang aku. Ambil lah jasad dia. Kita hari ni kau tengok kaki. Selipar kita bertukar balik. Balik-balik ke rumah. Kenapa besar sebelah, kecil sebelah? Rupanya kita ambil sauk selipar orang lain sebelah. Punyalah dia kaki kita. Dia panggil lain dia punya. Anas bin Nadar. Maka turun ayat Quran ini. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Berapa ramai laki-laki, tentera-tentera yang benar janji mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu, ada yang telah menyelesaikan janji dia, mati syahid. Wa minhum man yantazir, ada yang sedang menunggu untuk mati syahid. Wa ma baddalu tabdila, fakanu yarawun anha nazalat fi Anas. Ulama tafsir kata, para sahabat mengatakan ayat ini turunnya kepada Anas bin Nadar dan para pejuang Islam yang syahid dalam peperangan Uhud. Pada peperangan Uhud. Allahu Akbar. Baiklah. Para pelajar sekalian, kita tengok lagi ayat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ada di kalangan mereka yang telah pun mati. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu untuk mati syahid. Faminhum man qada nahbahu. Maksudnya, ada di kalangan mereka yang telah menunaikan janji dia sampai dia mati. Yang hidup, asya alal istiqamati wat ta'ati wal jihadi was sabat. Yang hidup pula tetap dengan istiqamah, tak lari, teguh pendirian, berjihad sehinggalah mereka mati selepas daripada itu. Maka kata di para ulama, di antara Al-Biqai rahimahullah, dia kata faminhum man qada ay a'ta nahbahu, telah menyerahkan tengkuk dia, menyerahkan apa yang mereka buat janji dengan Allah untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mati. Sesalah dia daripada janji dia. Bi anna qutila syahidan. Seperti Hamzah mati syahid dalam peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahshin dan lain-lain para sahabat yang telah syahid. Dan Sa'd bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az luka dalam peperangan Ahzab. Dia tak mati dalam Uhud, tapi dalam peperangan Ahzab Sa'ad bin Mu'az luka di tangan dia. Akhirnya dia mati selepas daripada itu. Mungkin ada masa kita akan cerita dalam peperangan Bani Quraizah nanti, insya-Allah. Di antara sahabat-sahabat, tanda tuan-tuan, nama orang besar ni ambil. Kalau kita nak dapat anak sehari dua cucu, letak nama-nama orang hebat ni sebagai tanda pejuang-pejuang Islam yang tidak lari, yang tidak goyah dalam peperangan yang besar, iaitu wa mimman lam yuqtal. Sahabat-sahabat yang tak mati syahid
ketika Nabi masih hidup, walaupun mereka duduk depan Nabi berjuang menjadi benteng yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak mati. Iaitulah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ahadul asyarah, salah seorang 10 orang yang Nabi jamin masuk syurga. Sabata fi Uhud, tetap pendirian dia dalam peperangan Uhud, tak goyas walaupun sedikit. Dia tunggu Nabi, tak pernah pisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zabba anhu, bila datang panah contohnya, panah mari nak kena Nabi, dia tahan dengan tangan dia. Hatta shallat, lumpuh dia punya jari. Allahu akbar. Mulianya engkau ya Talhah. Fasyahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman qada nahbahu. Maka Nabi juga tengok di hadapan Rasulullah sahabat-sahabat yang setia, yang tidak lari dalam peperangan ini, duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Talhah bin Ubaidillah dan beberapa orang sahabat lagi yang telah pun menyelesaikan janji mereka dengan Allah, dengan Rasul. Ada yang syahid, ada yang lari. Salah seorang daripada wanita yang hebat, nama dia Nusaibah ataupun Nusaibah binti Ka'ab Ummu Umarah. Wanita ini dia pergi nak jadi jururawat, tapi dia tengok pecah tentera Islam sehingga terdedahnya Nabi kepada bahaya, dia duduk kat depan. Masya Allah. Radhiyallahu anha wa an jami'is sahabah. Allahu akbar. Kata di Ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala, asnallahu ala rijalin minal mu'minin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memuji beberapa kalangan di antara orang-orang pejuang-pejuang Islam yang telah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Uhud, dan mereka tak mati. Sambung lagi dalam peperangan Ahzab, ada yang mati di sana dan ada yang terus hidup sehinggalah selepas Nabi wafat, mereka masih meneruskan perjuangan dalam menegakkan Islam. Wa ma baddalu tabdila, mereka sekali-kali tidak menukar janji mereka. Allahu akbar. Wa ma baddalu tabdila, mereka tak tukar. Mereka janji nak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hayat Nabi, mereka jaga Nabi. Selepas Nabi wafat, mereka menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini para jemaah sekalian, bagaimana kita nak bela Nabi? Nabi sudah wafat. Alhamdulillah, kubur makam Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jaga dia dengan besi, dengan pekawalan yang telah dibuat tembok oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sehingga orang tak boleh pergi gosok kubur Nabi. Alhamdulillah. Kalau tidak, tuan-tuan bayangkan apa jadi. Tengok kubur-kubur orang lain, kata orang lincin berminyak, pakat tu gosok. Tak payah ada orang tukang gosok lah, pakai bagi ke puak ni pergi gosok. Nak suruh jilat punya jilat lagi. Tapi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Tidak ada penggosok. Nabi dah wafat. Apa yang kita nak jaga? Nabi kata, alaikum bisunnati, kamu jagalah sunnah aku. Jagalah amalan aku. Jagalah ajaran yang aku tinggalkan kepada kamu. Sekarang ni kita timbul kecelaruan yang banyak. Masing-masing mendakwa mereka ahlus sunnah. Kami ni ahlus sunnah yang tulen, tapi amalan dia tidak sunnah. Kata di para ulama, setiap dakwaan perlu bukti. Kalau kata kita ahlus sunnah, apakah sunnah yang kita ajar? Kita berjuang insya-Allah bermati-matian mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ajar orang naik kenderaan baca ni. Nak tidur baca ni. Masuk rumah baca ni, keluar rumah baca ni. Alhamdulillah, kita rasa bahagia dengan cara ini. Tuan-tuan nak keluar rumah, nak baca bismillah tawakkaltu ala. Tak payah panggil tok wali tu tok wali. La. Nak naik, nak musafir, baca subhanallah sakhalana hadza wa ma kana. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Sudah ada. Biarlah mulut kita, ajaran kita, pesanan kita kepada para pelajar, qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain bangga dengan ijazah yang pelik-pelik, saya insya-Allah saya berbangga. Kerana boleh menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ia ditinggalkan. Kita kata kita berbangga dengan kerja kita ini insya-Allah. Saya bimbang tuan-tuan. Tengok dalam hadis. Hadis ini sahih, hadis tadi pun sahih.
Hadis cerita Anas bin Nadar tadi, nazalat ayat itu hadis diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Sekali lagi kita bawa sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hazim qala sami'tu Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu yaqul. Sahal bin Sa'd seorang sahabat, dia dengar Rasulullah bersabda. Nabi kata apa? Ana faratukum alal haud. Ketika di saat Nabi di akhir hayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, Ana faratukum alal haud. Nabi kata, aku pergi dulu di tepi kolam. Mana Nabi kita pergi, tunggu kita di tepi kolam. Aku mati, kita akan jumpa di sana, di akhirat esok, di mahsyar. Faman warada syariba. Siapa dia sampai kolam aku, dia boleh minum. Siapa dia minum di kolam aku, dia tak akan dahaga lagi di mahsyar. Sehinggalah masuk dalam syurga, dia menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Tengah kita berjalan nak pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muka dia bercahaya, muka, kaki dan tangan kesan daripada wudu, malaikat kata, dipersilakan tuan, sela ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah kita. Apabila kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la yaridu alayya aqwaman a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal dah muka orang ni sebab muka bercahaya. Kita yang duduk jauh ni pun kita nampak Nabi sallallahu depan kolam. Summa yuhalu baini wa bainahum. Tiba-tiba malaikat datang menyekat. La, Nabi kata, malaikat kata, kamu tidak dibenarkan masuk. Masya Allah. Kenapa malaikat? Nabi SAW bila tengok malaikat menyekat, halang orang ni masuk ke kolam, Nabi kata, ya malaikat haula'i ummati, umat aku tu. Sebab apa? Sebab muka dia sudah bercahaya, kaki tangan dia bercahaya, kesan daripada wudu. Mana ada bendera kita, ada name tag dah kita ni, yang masalah begitu, nama ada. Tuan-tuan, sepatutnya bila Nabi kata, ya malaikat umat aku, muka bercahaya, patutnya malaikat kata, dipersilakan tuan. Kelak malaikat mengangkat pendakwaan yang cukup menggerunkan kita tuan-tuan, sudah hampir dengan kolam Nabi. Malaikat kata, ya Rasulullah, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Rasulullah, minta maaf. Kami bukan sekat saja-saja, mereka ni orang baik, orang solat, orang muka bercahaya, tetapi mereka telah mengubah perjanjian dia dengan Allah, perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lagi menyebarkan sunnah, bahkan mereka rekakan ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badalu makna menukar. Nabi ajar ni, kita tiar, kita tinggal, kita bagi ajar yang lain. Dan banyak lagi huraian para ulama, ada yang mengatakan puak-puak Syiah. Yang pentingnya lafaz itu menunjukkan ada dalam riwayat lain kata ma ahdatsu ba'dak. Ahdas makna mereka mencipta amalan baru yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita dengar report daripada malaikat, Nabi tak lagi membela. Bahkan Nabi kata, suhkan liman baddala ba'di. Nabi kata, halau mereka daripada kolam aku, kerana mereka telah mengubah perjalanan agama aku. Na'udzubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sinilah kebimbangan kita para jemaah sekalian. Apa yang membimbangkan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Yang kita bimbangnya, kalau sunnah Nabi ditinggalkan, diajar benda-benda yang lain daripada yang asing daripada sunnah, tapi kita mendakwa kita adalah ahlus sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata ahlus sunnah, tunjukkan amalan kita bertepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka sunnah. Baiklah para jemaah sekalian, akhir ayat kita. Maka di sini kata di para ulama, hadis ini boleh pakai ke dengan ni? Naam. Ma baddalu, mereka tak tukar perjanjian dia dengan Allah dengan Rasul. Apa dia? Nak bela Islam, nak jaga sunnah. Kalau orang tukar, bermakna dia telah lari daripada perjanjian yang asal. Baik, ayat yang terakhir.
liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka, wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Dan Allah akan menyeksa orang-orang munafik jika ia kehendaki. Maknanya kalau dia tu mati dalam keadaan kafir, munafik, azab. Ataupun Allah menerima taubat mereka kalau mereka betul-betul ikhlas bertaubat, tinggalkan sifat munafik, kembali kepada Islam, selamat. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah adalah amat pengampun. Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Baiklah para pelajar sekalian, jadi kita nampaklah tujuan ayat ini. Akhir ayat, kesudahan ayatnya Allah kata apa? Orang yang benar dak janji mereka bela Islam, berperang tak lari, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ditinggalkan atau dibenci, dicemuh oleh orang, maka kita mengatakan biarlah orang nak tuduh kita apa. Biarlah orang nak kata apa kita. Orang masuk dalam pangkah kita punya gambar, buat poster, buat dia punya senarai, kita kata lantaklah awak, asalkan aku berpegang dengan sunnah Nabi. Asalkan kita boleh menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pedulikan manusia. Asalkan Allah Subhanahu wa taala liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, kita ikhlaskan perjuangan kita membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah azza wa jalla. Orang nak kata apa biarnya kata, lagi banyak dia kata, lagi tinggi kita punya pahala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sabar di atas landasan ini, kita akan dapat bertemu dengan Nabi di tepi kolam. Bimbang saya tuan-tuan, orang-orang yang kita sayangi, bila kita bagi tahu ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau. Apa jadi nanti di akhirat? Adakah kita layak sampai ke kolam, atau kita termasuk di kalangan orang yang dihalang oleh malaikat? Wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita bagi tamatlah ayat kita sampai 21 hingga 24. Kita pergi kepada al-fawaid. Kita kutip faedah-faedah ni secara ringkas kerana huraian tafsir sudah panjang. Allah Ta'ala nak balas kepada orang yang baik dan mengazab orang munafikin kecuali mereka bertaubat. Pintu taubat masih terbuka. Karena itu Allah kata innallaha kana ghafurur rahim. Allah Ta'ala sifat dia pengampun. Allah Ta'ala sifat dia rahim, kasihan belas kepada hamba dia. Baik, tuan-tuan bersedia untuk tulis al-fawaid at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, wujubut ayat Tuhan Allah Ta'ala sebut ayat yang pertama kita ni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ayat ini menjadi wujub at-ta'sib, wajib kita kena mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Wajib, bukan kata sunat. Mana dalam konteks perbincangan kita di sini, Nabi kita penuh dengan tawakal, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keberanian, penuh dengan perjuangan, maka kita wajib kena ikut dalam perkara ini. Kadang-kadang kita rasa boring dengan orang cakap kedai kopi. Saya ikut sunnah Nabi ni. Gapo sunnah? Bini seorang lagi. Oh, bini seorang lagi tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, keluar bini berjambur bini. Bini muda ke saya nak tegur takut lari. Ni sunnah Nabi lagu ni. Cakap biar khabar kata orang. Barulah setengah orang tua dia pesan, kalau nak bercakap depan orang, tengok kiri kanan. Nak keluar kata kenyataan, tengok kiri kanan. Baik. Yang kedua, Allah kata apa? Uswatun hasanatun. Ikut dengan cara yang baik. Maka di sini kata di para ulama tadabbur kata apa? La ghulu wala tafrit. Jangan melampau, jangan cuai. Apa maksud dia?
kita sayang ke Nabi ni, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampau. Melampau sangat. Bila nak sayang ke Nabi sampai mereka merangkak pergi cium kubur Nabi, la. Buat replika, pakat duk gosok, la. Buat nasyid-nasyid qasidah yang puji Nabi melampau, kita kata tidak. Ataupun tafrid, ataupun cuai sangat dengan Nabi. Apa sangat apa ada pada Nabi? Dia manusia juga. Itu geng-geng anti hadis. Kita duduk ahli sunnah ni tengah-tengah. Kita akan ikut Nabi SAW, mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah. Maknanya kita bukan melampau, memuja dan tidak cuai dalam menghormati Rasulullah SAW. Itu jalan yang benar. Maka dalam ayat ini Allah sebut hasanah, menjadi dalil bahawa kelebihan siapa yang boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswah, maka itu yang terbaik. Yang ketiga, Allah kata apa? Liman kana yarjullah. Allah suruh kita ikut Nabi. Allah kata apa? Bagi orang yang mengharapkan pahala. Orang ni saja yang akan dapat faedah daripada arahan Allah Azza wa Jalla. Dan bukan sahaja ikut saja. Wa zakarallaha katsira, dan hendaklah kamu menyebut nama Allah banyak. Maka di qurina dikembarkan di antara mengharapkan pahala dan tunjuk bukti. Kenapa awak tu nampak senyap tu? Saya mengharapkan pahala. Tapi kita duduk 1 jam sebelah dia, tak dengar apa dia berzikir. Maknanya nak, dia kata yarju wa zakar. Mengharapkan, buat kerja. Kenapa nampak awak senyap, harap boleh pahala lah. Zikir, tak zikir-zikir lagi. Kaifada. Jadi orang panggil harap dengan tindakan. Baru betul. Tunjuk bukti. Mana ayat ini? Ayat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara. Dia mengharap dan dia tunjuk bukti berzikir. Baru betul. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum, ayat masa ayat yang sama lagi. Ayat ini juga nabbaha, memberi peringatan bahawa orang yang sanggup menanggung kesusahan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innamah wasidqu fil iman. Inilah orang yang benar iman dia, lebih-lebih lagi iman kepada hari akhirat. Kalau tidak, tak jadi. Dengan hak Nabi pun tak semangat juga. Dengan ajaran Nabi tak semangat. Tapi dengan barang-barang Nabi begitu melompat, suka. La. Maka jadi tanda benar itu, tanda keimanan kita itu, apabila kita boleh tunjukkan bukti. Alhamdulillah. Yang kelima, kita pindah kepada ayat walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ayat 23, 22. Setelah orang mukmin tengok tentera Ahzab, apa respon mereka? Mereka kata, haza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah janji Allah dengan Rasulnya. Bayan annal mu'minin kullama asatbun nakabat. Orang mukmin ni bila ada kesusahan, yalja ila Allah, terus minta pertolongan dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah, tolonglah. Bukan pergi panggil wali, tu wali kampung, lah. Jangan ajar orang duk panggil menyeru-nyeru jin, seru-seru benda-benda yang tak nampak ni. Yang kita ajar manusia seru Allah, itulah dipanggil tauhid. Tengok ayat ni kata apa? Orang mukmin apabila ditimpa usahan, yalja ilallah wa yazdadu iman, bahkan bertambah iman dia, yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka orang mukmin bertambah iman dia dengan dua sebab. Satu, dia panggil, dia tengok ayat kauniyah, ayat depan mata dia, pertolongan, kemenangan, dan juga ayatun syar'iyah ataupun dengan kita baca Quran. Banyak kalilah kita bincang ayat ni kan, alhamdulillah. Yang keenam, liyajziyallahu sadiqina bisidqihim. Tengok Allah gambarkan
Allah Ta'ala nak balas, tengok akhir ayat yang kita baca tadi 24, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak balas orang yang benar dengan sebab benarnya janji mereka. Kata ulama tadabbur, dalil ala anna sidqa amrun azim. Bersikap benar dalam janji, dalam perjuangan ini satu benda yang besar. Berapa ramai orang yang berani, berapa ramai orang yang buat ikrar tapi tidak benar dalam ikrar dia, ikrar dengan mulut je, dalam tindakan dengan hati tak berikrar, rugi. Baik, kita pindah kepada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiah yang ketujuh, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, abbar anhu biwasfir risalah rasulillah. Allah tak kata laqad kana lakum fi nabiyillah, fi rasulillah. Kenapa Allah bagi ibarat dengan sifat ar-rasul? Li'annahu hazzul khalqi minhu, karena rasul itu utusan Allah untuk menyampaikan, untuk menyebarkan, untuk berdakwah, maka menjadi kewajipan kepada kamu ikut rasul. Sebab itulah kita belajar dalam ilmu akidah ni, dia kata apa? Beza di antara rasul dengan nabi. Ada kata nabi diterima wahyu tapi dia tidak menyebarkan lebih kuat. Tapi rasul mesti menyebar, mesti berdepan. Maka kita kena ikut rasul. Dalam doa tidur tu, wa bi nabiyyika. Jangan tukar kepada wa bi rasulika. Itu dia maknanya setiap lafaz yang diajar oleh Allah dengan Nabi SAW ada makna itu sendiri. Sebab itulah kita kena tadabbur, kita kena belajar. Yang ke-8, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak bertambah kepada mereka kecuali lebih mantap iman. Kata ulama, fihi dalil ala dalil benarnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan annal imana yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kelesuan dengan maksiat. Sebab itulah kita tuan-tuan kena sentiasa gilapkan iman kita dengan belajar, dengan tadabbur Quran, dengan menuntut ilmu. InsyaAllah barulah kita mantapkan iman kita, insyaAllah. Jadi ayat ini juga menjadi hujah bagi Ahlussunnah. Iman tu berkurang, bertambah dan berkurang untuk menolak pandangan satu kumpulan nama dia Al-Murji'ah. Puak Murji'ah ni dia kata iman tak bertambah, sama aja. Yang ke-9, wa minhum man yantazir, ada di kalangan orang yang sudah mati, ada yang sedang menunggu untuk mati. Fi wasfin bil intizar al-munabbi'. Ayat ini menggambarkan betapa umat Islam yang tak mati masih lagi meneruskan perjuangan. Mereka juga merindui untuk mati syahid sebagaimana sahabat-sahabat mereka. Allahu Akbar. Apa lagi? Dan kata di para ulama, Allah Ta'ala bagi balasan itu mengikut amalan. Oleh kerana mereka benar, maka Allah Ta'ala tunaikan janji mereka yang telah Allah janjikan. Yang terakhir, wa yu'azzibal munafiqina insya. Allah kata Allah Ta'ala akan azabkan munafikin kalau Tuhan nak, ataupun Tuhan bagi au yatuba alaihim, terima taubat. Maka kata di para ulama, masih lagi ruang untuk bertaubat, terbuka pintu. Munafik, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan buka pintu taubat. Tuhan akan azabmu kalau dia nak. Maknanya kalau mati dengan munafik, enggak neraka lah. Tapi kalau kamu bertaubat, kamu masih lagi mempunyai ruang yang besar untuk balik menjadi orang yang betul-betul beriman. Jadi ayat ini juga Allah mencela munafikin, menjadi peringatan kepada kita bahawa pintu taubat masih terbuka. Kalau adalah hati kita perasaan tak baik kepada Islam, kikis, hapus, buang, betulkan balik. Kita cintai Islam, mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang hakiki, bukan cinta replika ataupun gosok-gosok gambar.
Baik, para pelajar sekalian, cerita kita berakhir di sini dulu. Sebagaimana yang saya bagi tahu dah, cerita Ahzab, cerita Khandaq, Parik, cerita peperangan Uhud dan Badar yang saya sebut ni, tuan-tuan boleh ada tengok dalam kitab kita ni, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian, kita akan sambung lagi ayat yang ke-25 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.